Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Babun fi tahrimiz zulm. Bab haram berlaku zalim ataupun pengharaman kezaliman. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Dzar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat baginda daripada Allah tabaraka wa taala bahawa Allah berfirman, yakni dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman ke atas diriku dan aku telah jadikannya sesuatu yang haram di antara kamu. Oleh itu janganlah kamu saling menzalimi ataupun menzalimi satu sama lain. Wahai hamba-hambaku, semua kamu sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Oleh itu hendaklah kamu meminta hidayah dengan aku, nescaya aku berikan hidayah kepadamu. Wahai hamba-hambaku, semua kamu lapar kecuali orang yang aku beri makan kepadanya. Oleh itu kamu hendaklah meminta makanan denganku, nescaya aku berikan makanan kepada kamu. Wahai hamba-hambaku, semua kamu telanjang kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Oleh itu kamu hendaklah meminta pakaian denganku, nescaya aku berikan pakaian kepadamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu melakukan kesilapan malam dan siang, dan aku mengampuni dosa sekaliannya. Oleh itu hendaklah kamu memohon keampunan dariku, nescaya aku ampunkan kamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memudaratkan daku. Bagaimana kamu akan memudaratkan daku? Dan kamu tidak akan dapat memberi manfaat kepadaku. Maka bagaimana kamu akan memberi manfaat kepadaku? Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu daripada kamu dan orang-orang yang kemudian daripada kamu, jin, manusia dan jin di kalangan kamu, berada di atas hati seorang manusia yang paling bertakwa di antara kamu, tidaklah keadaan itu menambahkan sedikit pun kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian dari kalangan kamu, manusia dan jin di kalangan kamu, berada, yakni hatinya seperti hati orang yang paling jahat di antara kamu, tidaklah ia mengurangkan apa-apa daripada kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang dahulu daripada kamu dan kemudian manusia dan jin di kalangan kamu berada di suatu permukaan bumi, dan mereka memohon dengan daku, mereka mohon dengan aku, lalu ku berikan kepada setiap manusia permintaannya, tidaklah mengurangkan apa yang ada padaku, melainkan seperti mana dikurangi oleh jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Wahai hamba-hambaku, hanya amalan-amalan kamu yang aku kira, kemudian aku sempurnakan balasannya untuk kamu. Sesiapa yang mendapati kebaikan, dia hendaklah memuji Allah, dan sesiapa yang mendapati ataupun mengalami selain daripada kebaikan itu yang tidak baik, maka janganlah dia sekali-kali dia mencela kecuali dirinya sendiri.
Sa'id berkata, Abu Idris Al-Khawlani bila meriwayatkan hadis ini, dia akan melutut, dia akan turun melutut. Mana lutut dia tu di atas tanah, kedua lututnya. Lepas tu dengan sanad satu lagi serupa tu juga, cuma dia kata riwayat Marwan lebih sempurna lagi dari segi hadisnya. Hadis dia tu lebih sempurna lagi. Qala Abu Ishaq haddatsana bihadzal hadis Al-Hasan wal Husain, Hasan dan Husain, dua orang anak Bishr dan Muhammad bin Yahya. Mereka kata haddatsana Abu Mushir, lalu mereka menyebutkan hadis ini dengan panjang lebarnya seperti tadilah. Seterusnya riwayat daripada Abi Asma, daripada Abi Dzar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat beliau daripada Tuhannya tabaraka wa taala, sesungguhnya, yang kata Allah, haramtu ala nafsi az-zulma, aku telah haramkan ke atas diriku kezaliman, wa ala ibadi, dan ke atas hamba-hambaku. Oleh itu janganlah kamu menzalimi satu sama lain. Lalu perawi mengemukakan hadis seterusnya sama maknanya dengan hadis yang tersebut sebelum ini. Hadis Abi Idris yang telah kami sebutkan tadi lebih sempurna daripada hadis ini, yakni berdasarkan riwayat ini. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah kezaliman atau hindarilah kezaliman, janganlah berlaku zalim, kerana kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat nanti. Jauhilah sifat bakhil, kerana sifat bakhil itu telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Ia telah mendorong mereka menumpahkan darah dan menghalalkan maharimahum, orang-orang yang diharamkan di kalangan mereka. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat nanti. Lagi riwayat daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam itu adalah saudara kepada orang Islam yang lain. Dia tidak akan menzaliminya dan tidak akan menyerahkannya, yakni kepada musuh. Man kana fi hajati akhi, orang yang menyempurnakan hajat saudaranya, kana Allahu fi hajati, Allah akan menyempurnakan hajatnya. Dan orang yang melepaskan kesukaran daripada seseorang muslim, Allah akan melepaskan dengan sebab pertolongannya itu satu daripada kesukaran pada hari kiamat nanti. Dan sesiapa yang menutupi orang muslim, sesiapa yang memelihara rahsia orang muslim, keaiban, menutup keaiban orang muslim, Allah akan menutupkan keaibannya pada hari kiamat nanti. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu siapa muflis yang sebenarnya? Para sahabat menjawab, muflis di kalangan kita ialah orang yang tidak ada duit, tidak ada harta benda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan penjelasannya, innal muflis min ummati, orang yang sebenar-benarnya muflis dari kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat nanti membawa sembahyang, puasa dan zakat, tetapi dia telah datang dalam keadaan telah memaki si yang ini, orang ini, menuduh orang ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, memukul orang ini. Dengan sebab itu diberilah daripada kebaikan, kebajikannya kepada orang itu, dan sebahagian daripada kebajikannya yang lain pula diberikan kepada yang ini pula. Apabila sudah habis kebajikannya, sebelum diselesaikan
sebelum diselesaikan hutang-hutangnya, dia ambil kesalahan-kesalahan mereka. Jadi dosa-dosa orang lain itu, orang-orang yang dianiayainya itu, lalu dicampakkan ke atasnya, kemudian dicampakkan dia ke dalam neraka. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Kamu pasti akan menunaikan hak-hak orang pada hari kiamat nanti, sehingga akan diberi peluang kepada kambing, biri-biri yang tidak bertanduk semasa di dunia ini untuk membalas biri-biri bertanduk yang telah menanduknya. Dengan syaratnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Musa, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menangguhkan, melambatkan balasannya ataupun siksaannya, hukumannya kepada orang zalim. Tetapi kalau dia sudah menangkapnya, tidak akan dilepaskannya lagi orang itu. Kemudian Nabi SAW membaca, wa kadzalika akhdhu rabbika idza aqadzal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah hukuman Tuhanmu apabila dia menghukum penduduk sesuatu negeri, negeri-negeri itu dalam keadaan penduduknya melakukan kezaliman. Sesungguhnya hukuman Allah atau siksaan Allah amat memedihkan dan amat teruk. Bab nasrul akh zaliman atau mazluman. Ini bab menolong saudara, sama ada yang zalim atau yang dizalimi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir, katanya dua orang anak muda berkelahi, bertumbuk, seorang dari kalangan muhajirin, seorang lagi dari kalangan ansar. Orang muhajir itu ataupun syak perawi, orang-orang muhajirun lalu berseru dengan kata mereka, ya lal muhajirin, tolong puak-puak muhajirin, tolong, mari tolong. Wanadal ansar, wanadal ansari, si ansari itu pula berseru dengan mengatakan, ya lal ansar, marilah tolong wahai puak-puak ansar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, lalu baginda berkata, apa ini? Slogan orang-orang jahiliyah. Mereka berkata, tidak wahai Rasulullah, ini hanya dua orang budak yang berkelahi. Salah seorang daripadanya telah menyepak punggung yang seorang lagi. Qala, Nabi SAW kata, tak apa, biarlah, itu tak mengapa, biarlah. Waliyansur ar-rajul akhahu, seseorang itu hendaklah menolong saudaranya, sama ada yang zalim ataupun yang dizalimi. Kalau ia zalim, hendaklah ditegahnya. Itulah arti menolongnya. Kerana itulah arti menolongnya. Dan kalau dia dizalimi, hendaklah dibelanya, hendaklah ditolongnya. Dengan syaratnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya, pernah kami bersama Nabi SAW dalam satu peperangan. Tiba-tiba ada seorang lelaki dari kalangan muhajirin menyepak punggung seorang lelaki dari kalangan ansar. Si ansari itu berteriak, memanggil dengan katanya, ya lal ansar, mari tolong wahai orang-orang ansar. Dan si muhajir itu juga berseru dengan katanya, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, mari tolong. Rasulullah SAW pun bersabda, apa slogan jahiliyah ini? Mereka pun kata, wahai Rasulullah, seorang lelaki muhajirin telah menyepak punggung seorang lelaki ansar. Nabi SAW kata, biarlah, terseduk, caralah benda lagu tu fa innaha muntinah, itu busuk sangat, perbuatan ini busuk sangat. Fasami'aha Abdullah ibn Ubay, Abdullah bin Ubay pun dengar. Dia pun kata, adakah sudah sampai berlaku begitu?
Adakah mereka sudah sampai melakukan begitu? Kalau begitu, demi Allah, apabila kita kembali ke Madinah nanti, sudah pasti orang yang paling mulia akan mengeluarkan dari Madinah itu orang yang paling hina. Maksudnya dia lah yang paling mulia itu akan mengeluarkan, menghalau orang yang paling hina di sisi dia, maksudnya Nabi SAW. Umar pun berkata, biarkan saya penggalkan leher dia, biar saya penggalkan leher munafik ini. Kata Rasulullah, biarkan dia, jangan, biarkan dia. Nanti orang bercakap-cakap pula bahawa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah lagi, katanya seorang lelaki muhajirin telah menyepak punggung seorang lelaki Ansar. Lalu si Ansari itu pergi kepada Nabi SAW. Dia meminta dengan Nabi agar dibalasnya orang itu, agar dia diberi peluang membalas orang itu. Nabi SAW pula kata, biarlah, tak usahlah membalas begini. Perbuatan seperti ini sangat busuk, tak baik. Qala Ibn Mansur fi riwayat Amrun qala sami'tu Jabiran. Dia kata, saya telah mendengar Jabir. Ini apa ni? Amrun tu Amr bin Dinar. Sebab tadi dia riwayat secara an'anah. Jadi ada dalam riwayat Ibn Mansur, Ishaq bin Mansur, dia kata sami'tu Jabiran, saya telah mendengar Jabir. Itu bezanya. Seterusnya tu kita biar dulu. Sekat tu dulu, tengok pula kemudian balik semula. Tahrimuz zulm. Satunya, haram berlaku zalim. Gitu kita terjemah tadi, ya. Tahrim az-zulm, haram berlaku zalim. Bermakna kalau begitu kepada orang yang mengaji lah, hak mengaji nahwu saraf tu, tahrim di sini dipakai dengan makna hurmah. Dengan makna hurmah. Sebab tahrim itu dia bab taf'il. Kalau nak kira makna asal dia ialah pengharaman, kezaliman. Tapi bila kita pakai dengan makna hurmah, maknanya keharaman atau haramnya kezaliman. Haramnya kezaliman, keharaman kezaliman. Dia boleh dua. Biasa dalam kitab-kitab hadis ni, dia tajuk-tajuk dia gini. Misalnya dalam Abu Daud, tazwijul abkar, atau tazwijun nisa, dengan makna zawajun nisa, dengan makna perkahwinan, zawaj, bukan makna tazwij. Tazwij itu asal dia makna mengahwinkan. Biasa dia guna. Kalau kita pakai dalam makna asal dia, iaitu tahrim, bab taf'il, makna pengharaman kezaliman. Ini kezaliman ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Begitulah. Lebih kurang je dari segi maksud dia tu. Kalau haram kezaliman, haramnya kezaliman tu pun, mari mana haram? Siapa dia raya? Siapa dia yang mengharamkan? Allah juga. Situ juga perginya. Lepas tu, iyalah kita tidak perlu panjang lah dari segi nahwu sarah tu. Kalau panjang pula situ, tak ada maksud mana. Jadi pengharaman kezaliman. Hadis yang mula-mula dalam bab ni ialah Imam Muslim ambil dengan sanadnya daripada Abi Dzar. Hak dia ambil daripada Nabi SAW ni termasuk salah satu fima rawa, termasuk salah satu daripada hadis yang Nabi SAW ambil daripada Allah. Hak lagu ni orang panggil hadis qudsi. Bila dia kata Allah berfirman, padahal hak Allah firman tu tak ada dalam Quran. Kalau ada dalam Quran, Quran lah orang panggil. Kalau tak ada dalam Quran, dia kata Allah berfirman, annahu qala, Allah berfirman juga. Tetapi hak tu tidak Quran. Hak ni hak kita baca tadi kan, ya ibadi inni haramtu zulm, apa ni semua ni dengan lafaz lagu ni,
haramkan zalim tu ada, dari segi makna dia dengan lafaz lagu ni tak ada, bukan Quran. Nah, hak ni termasuk dalam hadis qudsi, orang panggil hadis qudsi. Jadi Abu Dzar meriwayatkan hadis qudsi ini daripada Nabi SAW dalam beberapa hadis, bukan ini saja. Dia dengar daripada Nabi nya hadis qudsi. Ini salah satu dia riwayat. Salah satu. Inilah dalil bahawa kezaliman itu adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Ikutlah. Zalim, tinggi tak tingginya Islam ni, zalim tak boleh buat zalim, bukan buat zalim kat orang tak boleh. Zalim ke diri sendiri pun tak boleh juga. Buat zalim ke diri sendiri tak boleh juga. Lagu mana buat zalim ke diri sendiri? Mengatuk dah tebal juga, tak tidur juga. Zalim. Sebab masing-masing hak di tubuh kita ni ada hak dia. Mata kita ada hak dia, semua ada hak dia. Bukan orang lain, bini, anak bini saja yang ada hak. Tubuh kita pun ada hak. Jadi tanggungjawab kita kena bagilah hak dia tu. Kalau tidak jadi zalim. Banyaklah hak zalim tu. Kemuncaknya syirik. Walaupun tak ada buat nyaya ke siapa-siapa, tapi buat nyaya ke diri sendiri. Pasal apa? Akibat dia tu. Melihat kepada akibat dia tu. Dalam dunia tak ada nampak apa, tapi akibat dia akhirat seksa. Itulah buat nyaya ke diri sendiri. Jadi buatnya zalim ni tak boleh. Apa cara pun. Bunuh diri, itu antara hak besar-besar lah, hak dibilal oleh Nabi SAW. Termasuk dalam zalimi diri sendiri juga. Menzalimi diri sendiri juga. Syirik, menzalimi diri sendiri juga. Buat maksiat, kalau tak ada kena-mengena dengan orang pun, maksiat, menzalimi diri sendiri juga. Melihat kepada akibat dia. Akibat dia tu jadi kena diri kita menanggung, sama ada di dalam dunia ataupun akhirat. Dia melihat kepada akibat dia. Jadi Allah SWT kata kepada dia, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Zalim ni tak ada, bukan sifat aku. Tak boleh ada, mustahil Tuhan tu zalim. Tuhan tu maha adil. Maha adil. Zalim tak ada. Kalau kita nampak macam zalim, dah, bukan. Tak boleh kata. Sebab apa? Benda ni tak ada pada dia. Kita tengok orang tu senang, orang tu susah, orang ni sihat, orang ni sakit. Jadi ada kata awak nyaya kau sakit, kau susah tu. Tuhan zalim? Dah. Tak boleh. Kita orang beriman ni tak faham pun duduk situ senang. Kalau faham-faham pun begitu tak zalim semua. Memanglah. Kalau faham-faham pun kalau tak erti duduk setara tu sudahlah. Sama sekali Tuhan tidak buat nyaya. Lepas tu Tuhan bui mati, Tuhan bui gitu. Tidak nyaya, tidak zalim tu. Itu keperluan. Sebagai kehidupan dalam dunia, benda tu benda mesti dah. Kalau nak hidup, mesti dah lagu tu dalam dunia ni. Dia kena ada lah hak kurang lebih tu. Ada. Hak susah, hak senang, ada. Kalau orang panggil hidup dalam dunia, pasti dia ada begitu. Dia buat, bukan dia tak boleh buat dunia ni seperti syurga. Tidak. Itu cara dia. Dunia ni dia buat gitu. Jadi aku haramkan kezaliman ke atas diriku. Jadi kan kita ni kan kena ikut Tuhan. Segala sifat Tuhan tu hak sempurna. Kau banyak ada sifat itu. Misalnya sifat kuasa. Kita pun kalau ada kuasa, kau besar, kau hebat, kau lebih. Tapi kau mana-mana pun tak akan sampai setara Tuhan. Tuhan tu kuasa tidak terbatas, tidak terhad. Akhirnya ada sifat tu, sifat zalim. Bukan. Dia haramkan ke atas diri dia. Jadi kalau dia haram, mana tak ada lagi. Tak boleh kita nak tiru, tak boleh lah. Dia tak sih lah, tak kenal hak tu. Ikutlah zalim, ikut mana-mana pun. Dan aku haramkannya di antara kamu. Sama-sama kamu pun haram juga. Tak boleh. Ni nak buat nyaya kau ni, ikutlah buat nyaya lagu mana pun. Ya, semua orang boleh katakan faham lagu mana buat nyaya kau orang ni. Itulah yang dikatakan buat zalim tu. Jadi Tuhan haramkan. Bila kata haram, dosa lah kalau buat. Kalau buat juga, berlaku juga, dosa lah.
kena minta ampun, kena minta maaf dengan orang yang dizalimi itu. Kalau tidak, dia menanggung. Kalau tidak, menanggung. Itu haram. Haram di setengah mana? Buat nyaya, dosa besar. Pasal berkait dengan orang, Tuhan tidak akan ampun gitu saja kalau selagi orang itu tidak maaf kepada kita. Orang yang kita buat nyaya, buat zalim tu tak maaf kepada kita, Tuhan tak akan ampun. Itu bendanya zalim ni besar. Cumanya kadang-kadang kita nampak zalim ni bahaya orang gitu saja je. Sebenarnya luas. Mana kita ambil hak orang daripada dia tanpa hak, tanpa sebenar. Tu masuk dalam zalim tu. Tu luas tu. Kita ambil hak orang tanpa sebenar. Zalim. Kita tidak beri hak orang yang sepatutnya dia dapat. Zalim. Kita bawakan sesuatu yang boleh merosakkan masyarakat misalnya. Zalim. Ikutlah berapa pun, luah. Jadi janganlah kamu menzalimi satu sama lain. Dah tahu dah gitu, dah tahu dah haram, benda tu haram, janganlah duk buat nyaya kau tu hak ni. Jangan. Dalam apa perkara sekalipun. Wahai hamba-hambaku, semua kamu ni sesat, kalau nak kiranya, kecuali orang yang aku bagi petunjuk. Kalau nak kira hak ni dia nampak macam bercanggah dengan satu lagi hadis Imam Nawawi pun ada sebut, iaitu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dengan sebab itu ulama-ulama ta'wil hadis ini. Asal kejadian manusia tu setiap orang tu dia lahir bersih, lahir di atas fitrah. Mana lebih dekat kepada petunjuk lah, kalau nak kira je, bukan di atas kesesatan. Sedangkan ni semua kamu sesat. Jadi apa maksud semua kamu sesat? Maksudnya ada yang mengatakan hak ni sebelum kebangkitan Nabi SAW. Semua sebelum kebangkitan Nabi SAW, kalau dibiarkan orang sebelum Nabi tu dibiarkan begitu tanpa dikirim Nabi kita ni, tentu mereka sesat. Sesat pasal apa? Habis dah agama diselewengkan, tidak ada kebenaran, tidak dapat kebenaran. Jadi sesat tentu dah. Itu maksudnya semua kamu ini sesat. Mana tanpa ada Nabi, tanpa datang Nabi. Seperti mana orang-orang sebelum kebangkitan Nabi itu tentu dah sesat. Walaupun kita kata dia ikut agama sekalipun, tentu dah sesat. Jadi selamat tu, jadi tidak sesat tu dengan ada seorang Nabi. Begitu juga orang sebelum pada tu, gitulah. Ataupun satu lagi maksud dianya, semua kamu sesat ni setelah mari dalam dunia ni. Kalau nak kira sebab-sebab kesesatan tu banyak. Sebab-sebab kesesatan itu banyak. Terutamanya orang duduk dalam masyarakat yang sesat. Orang yang duduk dalam masyarakat yang sesat, kita tak boleh payah nak fikir tu macam mana dia nak boleh, kita kata hak petunjuk ni masuk Islam, tapi berapa banyak kita tengok kan, hak tak pernah sabar lah. Adalah sikit-sikit sebab tu jadi masuk Islam. Jadi mana hak tu siapa dia buat kerja tu? Allah SWT. Hak tu nak ayatnya di sini. Kalau nak kiranya Allah SWT ni biarkan manusia walaupun dia sudah bagi fitrah tu suci, tetapi bila mari ke dunia ni kotor jadinya. Gangguan ni, ibu bapa, masyarakat, macam-macam agama yang menyeleweng. Hak ni menyebabkan jadi sesat. Yang melepaskan daripada kesesatan ni apa dia? Nabi, kitab suci. Jadi Allah SWT kan, kalau kita ni Rasulullah ada Quran, ada hadis, hak tu yang boleh betul hak sesat tu. Kalau tak ada hak ni, memang tak akan jumpa manusia gitulah, berada dalam kesesatan. Kecuali orang yang aku bagi petunjuk. Ini orang yang aku bagi petunjuk tu kadang-kadang kita tak boleh nak fikir, tak sapa fikiran kita pun, dia dapat juga petunjuk. Oleh itu kamu hendaklah minta petunjuk dengan aku. Sebab apa? Urusan bagi hidayah gapo ni urusan aku. Jadi kamu kena mintalah dengan aku. Nescaya aku bagi hidayah kepada kamu. Jadi mana kita boleh usaha juga ni, usaha kita gapo dia minta.
Minta. Dengan sebab itu, kalau seseorang itu, kalau dia dengan hati yang ikhlas, dia minta, akan sampai masa dia, Tuhan akan buka. Orang kafir setara mana, kalau dia ikhlas hati, jangan keras kepala, nak cari kebenaran sungguh, Tuhan akan buka. InsyaAllah Tuhan akan buka. Sebab apa? Dia kata dah sini, kalau minta hidayat dengan dia, merendah diri sikit, jangan sombong, jangan nak lawan dia. Jadi kita sedar diri kita lemah, kita tidak berdaya, kita tidak boleh mengubah orang. Diri sendiri pun tak boleh nak ubah juga kadang-kadang. Jadi kita kena minta dengan Tuhan, usahakan nak ubah orang. Diri sendiri pun, perangai kita pun bukan main, payah juga nak ubah. Jadi minta dengan dia. Senang. Sebab ini urusan ubah-ubah orang ni, urusan dia. Nak balikkan hati orang ni, urusan dia, bukan urusan kita. Jadi kita minta hidayat untuk kita ke, hidayat untuk orang lain ke, supaya boleh minta hidayat untuk orang lain. Minta Tuhan ampun orang kafir tak boleh. Minta Tuhan masukkan dia masuk Islam tak apa. Itu maksud minta hidayat tu, biar dia masuk Islam. Kalau kata tak boleh tu, kalau minta ampun untuk dia, Tuhan tak akan ampun kalau selagi tidak Islam. Tapi kalau minta hidayat, boleh. Lepas tu hidayat tu pula banyak pula maknanya, luas pula hidayat tu. Salah satunya berkait dengan iman tu. Salah satunya Tuhan tunjuklah benda-benda molek kepada kita. Minta Tuhan tunjuk benda molek. Tidak tunjuk orang tak molek, itu pun tunjuk juga. Petunjuk juga tu, petunjuk ke arah yang molek. Luah pula perbahasan dia. Tak apalah. Wahai hamba-hambaku semua, kamu lapar kecuali orang yang aku bagi makan. Kalau nak kiranya manusia ni lapar kalau Tuhan tak bagi makan. Jadi kamu kena minta lah dengan aku akan bagi makan kepada kamu. Jadi kena minta dengan Tuhan. Kena sedar rezeki apa semua ni Allah yang bagi. Jadi kita ni ikhtiar je, usaha je. Kalau nak, minta dengan dia. Walaupun nampak makan makanan tu orang nane, orang berkebun, orang gitu gini, hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya dia beri makan. Walaupun zahirnya nampak ayah yang beli barang, beli makanan awak kelik di rumah, hakikatnya Allah yang bagi makan. Kena hak tu hak sebenarnya. Jadi kalau kita minta Tuhan bagi rezeki, yalah belaka dah tu. Termasuklah bagi rezeki kepada ayah kita, bagi rezeki kepada kita sendiri. Yalah. Minta rezeki. Rezeki tak boleh minta dengan ayah. Itu rezeki hak kata hak Allah bagi makan tu, rezeki tu. Rezeki. Jadi kamu minta makanan dengan aku akan bagi. Wahai hamba-hambaku semua, kamu telanjang kecuali orang yang aku bagi pakaian kepadanya. Memanglah kalau nak kiranya manusia ni telanjang. Kalau nak kira tu Adam mari dulu telanjang, situ Tuhan pakai dah. Situ Tuhan pakai dah kepada dia tu mari ke dalam dunia ni, telanjang dulu. Lepas tu semua manusia telanjang. Ketika lahir tu sama dia mari pakai baju ke apa, tak ada. Semua telanjang belaka. Tuhan bagi manusia ni ada kesedaran, ada apa nama ni, reti, ada sampai ke peringkat tingginya, ada tamadun, dia faham pakaian, masalah pakaian, sehingga dia tutup. Kalau Tuhan beri kita gila, reti kau nak pakai, kau nak tutup aurat kau tidak aurat, gapo dia tak reti. Sebab tu ada semua orang gila, tak walaupun tak ramai pun ada semua seorang dua tu sebagai pengajaran. Sebagai pengajaran. Nah, ayatnya Tuhan belaka tu. Ya kita reti pakai kain, reti malu, ya reti gitu gini tu Tuhan tu. Itu maksud Tuhan bagi pakaian tu. Tidak mahu dia bagi pakaian tu tiba-tiba selonggok tu jatuh depan kita tu. Bukan kapal terbang, orang atas kapal terbang tu lepasnya dak Tuhan lepas dak. Bukan lagu tu, tak ada. Maksud apa ni telanjang tu gitulah. Maksud telanjang tu kalau nak kira asalnya mana gitu. Kalau Tuhan teruskan berapa ramai kanak-kanak tu tidak jadi cerdik-cerdik pun, walaupun umur sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, supaya budak-budak dulu dia reti pakaian ke apa, makanan ke apa, reti? Tak reti. Tuhan lah yang bagi kesedaran itu, kecerdikan itu, peringkat ke peringkat. Kita tahu apa dia makanan, apa dia tidak makanan, apa dia pakaian, apa dia tidak memalukan apa dia, kita tahu. Itulah
maksud Tuhan bagi pakaian. Minta dengan aku lah. Minta dengan aku pakaian. Aku akan pakaikan kepada kamu. Aku akan bagi pakaian kepada kamu. Orang zaman dulu duduk using dia kata, kalau ramai sangat penduduk dalam dunia ni, pakaian tak ada, kata dia, pakaian tak ada. Dia duduk using. Hak using tu bukan orang-orang biasa, ahli-ahli ekonomi sendiri. Dia using. Dia tidak tahu. Minta dengan Tuhan. Tak minta pun Tuhan, hikmat dia. Hikmat dia, dia akan buat. Orang pandai buat kilat. Orang pandai buat kilat. Dah kalau kilat tidak dijahit dengan tangan dah lah. Dia duduk using ni jahit dengan tangan. Mana nak ada buat pakaian kalau ramai sangat orang. Dah kalau ada kilat, siapa dia bui tu? Pandai orang buat lagu tu. Tak cara lah melalui orang kafir siapa pun tak cara tu. Tuhan bui. Lepas tu pandai pula daripada padi dulu, sekali setahun, 2 kali setahun, 3 kali setahun, boleh buat. Pandai pula buat buah kecil, buat besar, boleh lah. Jadi Tuhan boleh buat semua tu. Minta dengan dia, dia pandai lah. Dia boleh bagi kepada kita apa bentuk pun yang orang tak terfikir, tak terfikir pakaian yang Allah SWT bagi. Tapi kalau tak kena gaya, tak ikut cara dia, boleh jadi telanjang juga. Sebab dalam dunia ni ada lagi orang telanjang. Bukan telanjang telanjang memang sesak lah. Orang tak boleh makan, mati kelaparan. Ada lagi. Padahal kalau longgok makanan ni tergelai bumi ni, longgok makanan hak Tuhan bui, lindung bumi ni. Kalau gulung bumi dengan kain, manusia buat macam-macam jenis kain. Zaman itu tak terfikir. Orang buat daripada kapas saja je. Sekarang ni daripada macam-macam bahan. Boleh berapa kali dunia. Tapi ada lagi orang telanjang sebab tak kena. Itu tak kena lain. Itu tak kena tu. Tak kena bagi. Kita tak boleh menyalahkan dia dah. Kalau nak kira hak sebenarnya. Itu tak kena bagi. Adalah hak tak betul, hak buat nyaya sajalah. Buat nyaya kau orang. Nak ambil untung banyak kau gapo kau, tak fikir orang ni. Dia boleh berlaku tu. Tapi kalau nak kira hak Tuhan sedia tu, cukup dah. Cukup dah. Wahai hamba-hambaku, kamu melakukan kesilapan, dosa lah, malam dan siang, aku ampun semua dosa. Tuhan boleh ampun. Jadi kamu kena minta ampun lah dengan aku. Nescaya aku akan ampunkan kamu. Itulah. Wahai hamba-hambaku, kamu tidak akan dapat memudaratkan aku. Tak saya fikirlah, tak ada kena mengena mudarat ni, mudarat munafaat ni tak ada kena mengena dengan aku. Benda tak sapa berlaku. Benda ni kalau nak sapa benda lain boleh lah. Aku dak. Tak ada kena mengena dengan itu. Kalau nak kata nak beri mudarat, kalau kita nak beri mudarat ada atas langit pun tak boleh. Dah lah ni ada atas langit. Dah kita siapa kau situ dulu, nak tahu siapa kau. Dia kita nak mudarat, nak berdeh dia. Sudah orang atas langit, katakanlah orang atas langit misalnya kita nak berdeh dia, biar kat siapa dulu nak berdeh tu. Siapa? Itu sebab itu dia kata kamu tidak akan sampai, tak akan dapat tulan tabluru. Dia guna perkataan tabluru, tak akan sampai ke situ. Dah tak sampai lagu mana. Kalau kamu berdeh kamu tu pun tak sampai. Ini tak akan terjejak apa-apa Tuhan. Kalau nak memudaratkan, kalau nak bui apa-apa tak sampai juga. Terlalu jauh. Dan aku tak perlu pun. Nak bui berah, aku tak makan. Nak bui piti, nak apa? Aku nak apa? Tak perlu kepada piti. Nak apa? Aku tak perlu. Itu hak munafaatnya. Munafaat ni bui rumah, bui makanan, bui, tak perlu belaka tu. Kamu tak akan dapat buat hak tu. Jadi tak payah pusing lah, tak payah susah hati hak tu. Jangan pula duduk kata ya Tuhan suruh ibadat tu kali dia berasa lega, berasa tenang kali dengan kita beribadat. Jangan. Tak ada kena mengena hak tu. Tuhan Maha Kaya. Maha Kaya tu maksudnya tak perlu kepada pertolongan manusia. Tak perlu kepada apa-apa. Hak tu tak ada kena mengena tu. Man amilan salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha. Siapa-siapa buat amalan soleh boleh dia. Tak ada gapo Tuhan kata. Tak ada kena mengena. Kalau dia buat jahat boleh dia juga. Tidak kata manusia buat jahat jadi terjejak kekuasaan Tuhan, jadi sakit kau dia.
uzur ke dia. Tak ada kena mengena. Semuanya sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu buat baik, bermakna kamu buat baik untuk diri sendiri. Kalau kamu buat tak molek, buat jahat, bermakna kamu buat jahat untuk diri kamu sendiri. Hak tu kena faham. Tak ada kena mengena dengan Tuhan. Kamu tak salah. Hak ni tak ada kena mengena. Jangan duduk sebagai manusia. Dia bagi kapal-kapal kepada kita. Jadi kita nak balas lah dia. Tidak lagu tu. Seorang ayah mungkin tanggung anak dia, jaga anak dia. Kira-kira dia dalam hati kecil dia tu tersembunyi. Tersembunyi suatu hari dia akan perlu pula kepada anak. Tuhan lagu tu. Itu manusia. Tak selalu fikir Tuhan lagu tu. Tak ada kena mengena tu. Kalau selagi siapa fikir lagu tu, bukan Tuhan. Tuhan tidak lagu tu. Jadi tak ada mudarat siapa kepada dia, tak ada munafaat siapa kepada dia. Tak ada. Tak payah nak kira gapo ke dia. Wahai hamba-hambaku, kalau semua kamu ni, hak dulu hak ke dia, manusia dan jin, semua ni hatinya jadi satu. Jadi satu hati tu, hati orang yang paling taat, paling baik. Tidak akan, keadaan itu tidak akan menambahkan sedikit pun kerajaanku. Nak ayatnya tak ada kena mengena. Kalau kita buat baik, kita ibadat, kita taat ni tak ada kena mengena dalam membesarkan kerajaan Tuhan, dalam melebarkan kekuasaannya. Tak ada kena mengena. Tak ada menambah sikit abuk pun kalau taat semua pun. Jadi dia suruh taat tu bukan kepentingan dia. Tak ada apa-apa kepentingan dia. Kepentingannya untuk manusia tu sendiri. Wahai hamba-hambaku, kalau semua kamu hak dulu hak dia, manusia dan jin, semuanya jadi jahat belaka, ataupun jadi satu hati, hati orang yang paling jahat, atau semua ni seramai-ramai juta-juta manusia ni, tak tahu bilangannya berapa daripada dulu sampai kemudian, jahat belaka. Adakah terjejas kekuasaan Tuhan? Tak ada terjejas sedikit pun. Itu maksud tak boleh memberi mudarat kepada Tuhan. Itu lagu tu lah. Tak boleh. Tapi kenyataannya tidak begitu. Tak ada lah semua orang dalam dunia ni jahat belaka. Baik belaka pun tidak juga. Tak ada apa benda tu. Ini kenyataan yang sangat penting untuk nak faham Tuhan, nak kenal Tuhan. Kalau betul, tak ada kurang sikit pun kerajaan aku. Wahai hamba-hambaku, kalau hak dulu hak kemudian, manusia dan jin di kalangan kamu berada di satu tempat, semua ada sekali belaka, hidup belaka, boleh minta doa belaka, dan setiap orang hak minta tu aku bui belaka. Bukan masa yang lain-lain, masa yang sama, minta belaka, ramalah kiranya. Kalau aku bagi, aku bagi tidak kurang pun hak aku, hak ada padaku tu tidak kurang pun, kecuali kalau nak beri faham kau kamu lah, nak beri faham kepada manusia, iaitu kamu ambil jarum, satu pucuk jarum, kamu selai dalam laut. Laut tu seluas mana? Laut tu lah hak paling luahnya, hak manusia nampaknya paling banyaknya. Celup, lekat gapo dia? Jarum tu kan dia licin kan, tak melekat kan jarum tu. Sebanyak tu mana terjejak apa laut? Luar-luar laut tu nak terjejak apa? Kalau semua manusia semua dulu kemudian ni minta Tuhan beri belaka, tak ada terjejak. Tuhan tak beri tu hikmat dia. Ada hikmat dia. Bukan kerana dia takut kurang hak dia ke? Tak ada, tidak kerana tu. Kerana hikmat dia. Hak tu kena faham. Bukan kerana dia ada ketikanya kurang kospo kita, ada ketikanya senang, ada ketikanya susah. Ketika senang tu boleh bui lah, ketika susah tu mikir sikit nak bui pun tidak banyak. Tidak lagu tu. Jadi Tuhan ni tidak begitu. Sebenarnya tidak kurang sikit pun dia nak ayat tu, langsung tak ada kurang hak Tuhan. Cuma kata perbandingan tadi tu nak suruh kita faham, nak suruh faham. Setelah tu, wahai hamba-hambaku yang aku kira hanya amalan-amalan kamu. Hak lain Tuhan tak kira. Tuhan tak kira. Amalan hak Tuhan kira. Hak tu yang aku kira. Lepas tu aku akan balas dengan sempurnanya kepada kamu. Tak ada kurang sikit. Jadi Tuhan buat bagi kita dalam dunia ni untuk apa? Untuk nak hitung. Dia nak tengok amalan kita. Dia nak tengok amalan kita.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam Quran kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk dia nak tengok, nak uji kita siapa dia yang lebih baik amalan dia dalam dunia ni. Dia nak tengok waktu dia buat langit bumi, luar buat kita, nak tengok tu, lepas tu dia akan balas. Dia akan balas. Jadi kalau siapa-siapa dapat kebaikan, ikutlah apa pun, faliyahmadillah, pujilah Allah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Dapat makan, alhamdulillah. Dapat minum, alhamdulillah. Dapat kesedaran, pengetahuan, alhamdulillah. Hak molek berlaku lah tu, hak molek. Kalau dapat hak molek, syukur kepada Allah. Siapa-siapa yang dapat selain daripada tu tak dapat hak molek, jangan dicelanya sekali-kali kecuali dirinya sendiri. Jangan maki Tuhan, jangan kata ke Tuhan, jangan gapo. Silap kita tu, ada tak kena kita. Kalau kita buat kena, Tuhan akan beri. Itu ketetapan dia, sunnatullah dalam dunia ni, Tuhan akan beri kejayaan tu. Tapi biar kena cara. Kalau tak kena tu, silap kita. Kita kena baiki. Jangan kata dia murka kau kita ke, dia tak suka kita ke, dia gini-gini ke. Jangan. Jangan. Dia kena cela diri dia sendiri. Dia silap. Sebab Tuhan telah buat hukum dia. Tuhan telah buat hukum sebab dan musabab. Dia boleh kaji, dia boleh tengok, dia boleh kaji, baiki. Jadi hak silap tu silap kita, bukan silap dia. Dia buat molek dah ketetapan tu. Lepas tu beberapa hadis lebih kurang tu lah juga. Aku haramkan diriku, ke atas diriku kezaliman. Mana dia sama sekali tidak melakukan kezaliman. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Sama sekali Tuhan itu tidak buat nyaya kepada hamba-hambanya. Tu dalam Quran. Hak dia kata tu tak betul lah, kita kena percaya begitulah. Tak buat nyaya, sama-sama lah. Sebelum dalam dunia ni, ketika dalam dunia, selepas dalam dunia, Tuhan tidak buat nyaya. Itu akidah yang kena pegang. Itu benar. Kalau ada tak kena tu, kita buat nyaya ke diri kita sendiri, ataupun siapa-siapa ada buat nyaya kita, tu je jadi tak kena tu. Kena baikilah keadaan, ikhtiar, usaha lah. Dan aku haramkan juga kezaliman itu kepada hamba-hamba. Tak boleh, manusia pun tak boleh buat nyaya juga. Tak boleh buat nyaya tu. Kalau kita belajar agama ni, belajar Quran, belajar hadis ni, bukan tak boleh buat nyaya sesama manusia, bukan tak boleh buat nyaya kepada diri sendiri, tak boleh buat nyaya kepada binatang pun tak boleh. Binatang pun tak boleh buat nyaya. Usah kau buat nyaya kau orang, binatang pun tak boleh. Pasal tu, kalau buat nyaya juga, hak dalam hadis sebut lah, orang tu belaga lembu, kau belaga kambing, kau belaga ikan, kau belaga apa saya sok, tu hai bakit semula dia pelaga pula orang je pelaga dia tu. Tu hai tak nyaya. Tak boleh. Maknanya dia apa yang dia hukum, sebab tak boleh lah buat nyaya kepada binatang, tak boleh. Perah binatang masuk neraka, orang tu perah kucing masuk neraka, apa? Pasal dia tak boleh makan, dia tak lepas, dia ikat. Itu tak boleh buat nyaya kepada binatang, tak boleh, menyebabkan masuk neraka. Bukan buat nyaya ke orang saja, tak boleh. Kalau ke orang lebih lagi lah tak bolehnya. Setengah binatang tu tak boleh. Dalam hadis sebut menyebabkan masuk neraka. Buat baik pula, buat baik tu, kalau binatang yang hina seperti anjing tu boleh makan, masuk surga, boleh minum air. Dalam hadis ada sebut. Banyak kita jumpa dah dulu. Tengok, kalau buat molek ni kepada binatang pun, kepada pokok kayu pun. Dan kalau kita perah, jaga dia, kena jaga molek. Kalau tidak, tak boleh, salah. Sebab dia hidup pai juga tu cara dia tu. Hidup pai juga tu cara dia tu. Dan begitulah seterusnya. Oleh itu janganlah kamu menzalimi satu sama lain. Tazalamu, tafa'ala, tafa'ul. Ni orang panggil bina musyarakah. Badi. Badi buat nyaya. Jangan lagu tu. Ni buat nyaya kau ni, ni buat nyaya kau ni, tak boleh. Lepas tu riwayat daripada Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, jauhilah, ittaquz zulm. Jauhilah, peliharalah diri daripada kezaliman. Jangan sekali-kali berlaku zalim. Kerana zulm itu, kezaliman itu, dia akan
bertukar menjadi kegelapan pada hari akhirat nanti, di mana kita berkandakkan kepada cahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim. Tu ada di hari kiamat nanti. Orang-orang yang ada amalan baik, orang-orang yang baik, cahaya dia menyuluh dia. Cahaya dia berjalan di hadapan dia di akhirat nanti. Orang-orang yang tak molek dalam Quran ayat, munafik, orang kafir kau gelap nak tupai cahaya orang. Itu. Dia gelak-gelak ni kalau kita tengok zalama, zalami, zulmah, kegelapan, zalami juga. Dia itu keistimewaan bahasa Arab. Kalau ada hak makna gelak-gelak lagu tu dia memang dia ada perkataan itulah, huruf tu zalami. Zulmah, kegelapan. Hak ni dia akan bertukar menjadi kegelapan. Sesuai lah, sebab perkataan dia pun sama dah. Dia akan bertukar jadi gitu. Kezaliman ni membuatkan gelap pada hari kiamat nanti. Gelak-gelak ni tidak nanti gelak macam ni. Gelak ni orang yang jelek pun dalam dunia ni dia gelak juga apabila dia tidak erti, tidak ikut jalan yang betul. Gelak dah tu orang panggil dalam dunia walaupun jelek pun. Jadi hak akhirat saya bukan tak mata tu tak ada, tapi tak nampak. Sebab dalam dunia ni lah hak sepatutnya mata ada tu nampak lah, tapi dia tak nampak. Jadi balasan dia tu serupa. Jadi bukan zulumah, beberapa kegelapan akan bertukar jadi gitu. Serupa banyak kan dalam hadis dia sebut orang begini-gini balasan dia gini-gini. Di mana ni? Di padang mahsyar. Lagu ni pada hari kiamat yang dimaksudkan di sini, di padang mahsyar maksudnya. Situ pun bukan mari lama pula kita duduk. Mari ke dunia ni juga, tapi dalam keadaan menerima balasan dah, bukan dalam keadaan berusaha seperti dalam dunia ni. Dalam dunia boleh situ tak ada dah nak usaha nak gapo, tak ada dah, menerima balasan saja. Baik buruk, kalau buat nyaya kat orang, buat zalim, tak kira lah zalim lagu mana pun, dia akan jadi kegelapan. Jadi gelap. Jadi gelap pada hari kiamat nanti. Dan jauhilah atau hindarilah, jagalah diri daripada sifat bakhil. Syuh. Bakhil telajak ni. Siapa hak wajib atas dia pun dia tak mahu keluar. Hak tu dikatakan syuh. Lebih daripada bakhil biasa ni. Hak orang pun dia tak sibui. Hak sepatutnya kena bui kat orang. Misalnya zakat kau kita tak sih. Itu tu masuk dalam syuh. Syuh tu lagu tu. Hak wajib dia tak mahu keluar juga. Itu bakhil telajak tu kalau lagu tu. Dia tak boleh sampai ke peringkat tu nak bakhil ke bakhil pun ikutlah. Tapi jangan sampai hak orang tak bui. Jangan sampai makan hak orang. Kalau lagu tu dia jadi penyakit ni. Kerana sifat inilah telah membinasakan orang-orang sebelum daripada kamu. Ia telah mendorong mereka menumpahkan darah. Kerana dia sifat ni lah, tomok. Sifat tomok, sifat kedekut, nak tambah saja, kurang tak sih. Sifat tu siapa boleh tumpahkan darah orang. Kurang keluar tak sih. Bertambah masuk hak tu saja nak, tak kira. Sampai tumpah darah orang pun begitu juga. Tomok kita tengok tomok zaman kemudian lah, zaman kemudian, zaman umat Muhammad ni kita kata. Penjajah dulu lagu tu dia ambil harta negeri orang, tak cukup ambil. Lepas tu siapa menumpahkan darah orang, buat nyai orang, menyeksa orang, menjadikan hamba abdi orang. Yalah dah tu lagu tu. Wasta'allu maharimahum, dan menganggap halal satu maharimahum, dengan arti benda-benda, perkara-perkara yang diharamkan. Misalnya makan riba haram, makan juga. Pasal apa? Nak untung banyak. Buka kelab malam tak boleh, tapi kalau kita buka tu ramai orang masuk, boleh piti banyak. Kalau ada orang penari bogel lagi misalnya, kita kata kalau dia fikir waktu saja, gitulah jadi.
Itu maksud menghalalkan benda-benda yang diharamkan. Tak boleh lagu tu. Dalam nak cari piti, tak boleh lagu. Kalau tidak dimasuk jadi hak ni lah, syuh. Dia syuh ni. Ini penyakit. Dia kira tak tapak saja, tak kira lagu mana. Tumpah darah pun tak kira, hak haram pun tak kira. Satu lagi makna dia maharimahum ni dengan maksud mahram. Mana kerana tak saya habis piti, kalau menikah dengan orang lain kena belanja, kena mas kahwin. Menikah sama sendirilah, dengan adik-beradik kau, dengan mak kau, dengan anak saudara kau, dengan gapo kau. Lagu tu. Pasal apa? Kena kut belanja. Tak saya habis piti. Jadi caranya kita sama sendiri, tanpa belanja. Tak boleh lagu tu. Terus kalau siapa jadi saudara tu, makna kena kut benar dah tu. Puncanya tak pasal apa, tak saya habis piti lah. Kalau orang lain kena belanja misalnya. Ini termasuk dua, tapi lebih luas makna yang pertama tadi. Maharim itu makna benda-benda yang diharamkan. Misalnya yang diharamkan riba, yang diharamkan curi, yang diharamkan berniaga, benda-benda yang haram lah. Dia tak kira. Buat semacam. Pasal apa? Nak dapat untung banyak, nak dapat untung banyak. Rasuah kau, tak kira. Pasal apa? Nak dapat pitih banyak dengan cara yang mudah. Dengan cara yang mudah. Supaya lah. Itu kerana ada sifat syuh dia panggil. Kalau buat kerja-kerja lagu tu ada penyakit tu lah tu ada. Penyakit tu. Jadi kita kena belajar sejarah maksudnya. Gapo dia yang membinasakan orang dulu. Janganlah kita buat lagu tu. Kalau tempat kita buat lagu tu, hancur juga kita. Supaya orang perseorangan lagu mana? Sama. Kalau bangsa, satu negeri, kalau rakyat dia tu main rasuah belaka, tengok negeri hak hancur mana? Hak rasuah. Lagu tu kita pun lagu tu juga supaya. Jadi kena belajar daripada sejarah. Jangan duk kira nak tomok, nak saja. Nak saja. Tak kira halal haram. Lepas tu keluar tak sah. Walaupun itu baik untuk masyarakat, baik untuk diri kita sendiri, tak fikir kot. Tak boleh. Itu sifat orang panggil syuh. Dalam Quran pun sebut syuh ni penyakit berat. Dia lebih daripada bakhil hak biasa tu. Bakhil hak tu pun tak molek dah. Nabi tak beri dah. Hak ni lagi teruk. Riwayat daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan. Maknanya akan bertukar menjadi kegelapan pada hari kiamat nanti. Bila gelap, tak nampak lah, tak boleh nak berjalan, tak boleh nak pergi lah. Tak boleh nak pergi. Kalau kita ni tahu kan, kalau ada petunjuk cerah, ada panduan, ada suluhan, kita kata dalam fikiran kita ni, maksiat, tidak maksiat, benda molek, tidak molek, kita tahu. Kita boleh suluh, kita boleh nampak. Kita tak akan buat benda tak molek tu. Apa dia? Lampu lah suluhan yang ada dalam fikiran kita. Cerah, jadi cerah. Kita tidak terliur pun nak buat benda lagu tu. Tak sip. Nak marah ada. Nak marah ada. Nak suka tak ada. Hak tu hendaknya biar cerah. Cerah dalam dunia. Cerah di akhirat. Sebab itulah orang kafir kata bila di pada mahsyar tu. Pada mahsyar tu, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Apa ni kita nak bangkit ni buta, padahal dulu kita jelek. Tu. Apa lagu ni? Tuhan pun kata lagu tu lah. Mula-mula mu buat buta, mu jelek, tapi membiasakan diri, menjadikan jadi jagi darah, biar buta. Dan nak buta sangat buta lah hari tu. Itulah masa dia, akibat dia. Dulu buta, tak nampak, padahal mata ada, tak saya tengok sangat, tak saya guna sangat. Jadi mata tu tak ada dah. Kuasa dia, peranan dia ada esok pun jadi tak nampak. Sebab apa? Kita nak tak nampak semasa di dunia dulu. Kita pilih hak tu. Kita pilih hak tu, balasan dia lagu tu lah juga. Riwayat daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam itu saudara orang Islam yang lain. Dia tidak akan menzaliminya. Kalau Islam ngoti, maksudnya al-muslimu akhul muslim. Orang Islam ngoti. Ada juga orang Islam anyaya kat orang.
Islam juga, tapi tidak Islam sengerti lah. Bermakna kalau kita orang hak mengaji Arab ni alif lam di sini. Alif lam hakikat orang panggil. Sebab tu kita terjemah orang Muslim sebenarnya, Muslim sejati. Sebab apa ada juga orang Islam juga. Sebab dalam hadis lain kata walaupun dia curi, walaupun dia zina, Islam juga. Hak melakukan maksiat tu buat nyanyi kat orang pun Islam juga. Tetapi bukan Islam sengerti. Ni kalau Islam sengerti, Islam sengerti, dia tidak akan buat nyaya kepada sama-sama Islam. Orang kafir pun tak boleh buat nyaya, tak boleh. Tak boleh. Apa tak lagi orang Islam. Dan tidak akan menyerahkannya mana kepada musuh. Tak akan serah kepada musuh. Kalau serah juga kepada musuh, hadis orang ada, dia kata anda ikutlah dia orang perseorangan kau kajak kau, dia serah. Dia serah kepada mereka, aku dia serah kepada siapa, kau ikutlah. Nah. Tu serah mereka tu siapa? Musuh kan? Kalau serah ke dia atas nama kajak kau gapo kau, bukan Islam sebenar tu. Bila bukan Islam sebenar, dia bagi depan dua kepada kita kan? Boleh kau nak pemimpin, boleh kau nak saing kalau lagu tu. Situ dia begini. Sebab kalau orang Islam sebenar, dia tak akan serahkan saudara dia kepada orang Islam yang lain. Belah mana-mana pun. Belah mana-mana pun. Kalau dia Islam kau, dia kira. Dia akan kira. Kalau dia serah juga. Tapi kalau hak Nabi serah tu ada orang kafir masuk Islam pergi ke Madinah serah mengikut perjanjian lain. Tu kena jaga. Tu kena jaga. Nabi sendiri pun serah sahabat dia. Jadi kita pun kena faham juga masalah tanggungjawab kerajaan, pemerintah ke apa. Kena tahu juga. Banyak perkara juga. Jangan kira sebelah saja gitu. Tidak. Kena tengok perjanjian. Kena ambil kira belakang. Sebab Nabi pun dia pegang janji. Kalau janji kena jaga. Orang yang menunaikan hajat saudara dia, ikutlah apa hajat dia. Kurang-kurangnya kalau kata hajat doa lah untuk saya, doa dia doa. Itu hajat. Dia cuba menyempurnakan hajat saudara dia. Allah SWT akan menyempurnakan hajatnya. Tentu dah. Bila dia kata gini ni tentu lah. Cuma kadang-kadang kita nampak dalam dunia ni, kadang-kadang kita tak nampak. Tuhan simpan kita untuk esok. Gitu je lah. Apalagi kalau hajat dia tu besar. Kalau hajat dia tu kecil pun, kalau kita sempurnakan, Tuhan sempurnakan selalu hajat kita. Dan kalau kita lepaskan orang Islam, kesusahan orang Islam, dia dalam keadaan susah, Allah SWT akan lepaskan kesusahan kita di akhirat nanti. Kalau kita lepaskan banyak, menyelamatkan orang, menyenangkan orang, menghilangkan kesusahan orang, Tuhan akan balas kita lagu tu juga, saya rasa. Jadi kurbah pada hari kiamat ni, mana? Pada mahsyar itulah. Dalam kubur. Tu yalah dah tu. Itulah yang dikatakan kesukaran, kesusahan di hari kiamat tu. Sebab kalau lepas pada mahsyar tu, masuk syurga tak ada kesusahan dah. Tu hak mana masuk syurga tak ada kesusahan dah. Hak nak susah ni sebelum siapa kau dalam syurga. Di mana hak kita naknya kesenangan? Daripada mahsyar, di dalam kubur, lepas mati. Situ dua alam lagi, alam barzakh, alam mahsyar. Situ hak naknya. Hak dia sebut sini ni berkait dengan situ, bukan hak dalam syurga, bukan hak dalam neraka. Situ. Dan sesiapa yang menutupi keaiban seseorang Muslim, dia tahu orang itu ada salah, tapi dia fikir kesalahan ni boleh berlaku daripada mana-mana manusia, siapa saja pun. Kita sendiri pun boleh berlaku. Cuma Tuhan tak uji kita, Tuhan uji dia. Tapi kita tak ayak orang, kita susu. Sebab dia orang baik. Dia orang baik. Cuma telah berlaku daripada dia perkara yang seumpama ini. Dia tidak biasa buat lagu tu. Kita tutup. Kita tak ayak kat orang. Dia sudah bertaubat dah, kita nampak. Kita tahu dia dulu lagu ni. Tak molek lah, kurang molek lah. Kita tak ayak kat orang. Kita ayak molek-molek saja. Kalau kita lagu tu, Tuhan akan tutup keaiban kita pada hari kiamat nanti. Mana keaiban? Kalau sudah masuk dalam syurga tu, tak ada orang nampak aib gapo dah. Pada mahsyar tu lah. Pada mahsyar tu, Tuhan tunjuk semua orang nampak belakang. Dia macam TV. Tu yang jadi learning kan, TV besar tu.
skrin besar tu orang nampak. Kan dalam satu stadium tu nampak, kita duduk luar pun nampak juga. Boleh faham dah. Zaman dulu orang tak faham. Lagu mana boleh nampak belakang, duduk di ujung bumi, nampak ujung bumi di sana. Zaman ni tak pelik. Jadi nampak kita duduk buat gapo-gapo tu orang nampak belakang, tak malu. Jadi tunjuk tu untuk memalukan kita lah. Nak susuk sangat. Nak susuk sangat dulu, sekarang ni. Tapi kalau Tuhan tutup tu, kita duduk tunggu kalau buka ni padai lah ada. Kalau tunjuk ni malulah kita. Tiba-tiba tak ada, lepas tu. Macam siapa? Sebab itulah dia sebut kafarah, menghapus dosa. Dia hapuskan dosa dulu sebelum pada ni kita sudah jumpa. Macam kalau Rabbah tu kan, kita tulis tu, kita sapu tu jadi hilang, tak ada. Orang pun tak boleh baca tu, tak nampak, lepas. Jadi kita pun lepas suka kan. Sebab apa? Tuhan akan bagi hak lagu tu kalau kita tutup keaiban orang dalam dunia, keaiban orang Islam. Ikutlah dia buat gapo pun. Kita tak boleh buat kecek, buat sah. Dia telah berzina dulu. Kita duk royak kata apa. Walaupun dia berzina, kita tahu depan mata kita pun. Tutuplah kalau dia tu sudah baik dah. Kalau dia tu sudah baik dah, tak usah royak kau kan. Walaupun kita tahu senyap, sudahlah. Dia sudah baik. Sebab dengan kita royak tu boleh jadi porak peranda rumah tangga dia. Sedangkan tu kita dulu. Manusia ni orang kira hak kemudian, bukan kira hak dulu. Kalau nak kira hak dulu kan banyak benar lah, sahabat-sahabat tu pun tak molek kan. Sebab tu tak sebut dalam hadis kan dia royak. Kita nak ambil pengajaran, siapa dia orang tu tak royak, tu tutup tu. Tutuplah tu. Sebab kalau orang tu jahat, dia tidak jahat semua. Boleh jadi lepas pada dia baik. Kalau sebut nama, siapa bila-bila orang dulu sebut. Sebab tu kena tutup. Tapi kalau dia tu tak betul, ulama-ulama hadis sendiri kritik kan, royak perawi ni tak pakar, perawi ni gini-gini. Kena royak. Pasal apa bahaya tu? Bahaya agama tu. Kita terpaksa kena royak. Terpaksa kena royak. Tak apa kalau lagu tu. Tapi kalau orang Islam hak molek akidah dia, dia sudah taubat dah, dia sudah tinggal ada benda tu, kita tak usah royak lah kau orang. Tak usah royak. Kalau kita buat lagu tu, balasannya ni bukan main, istimewa tu balasannya. Lepas tu hak muflis ni lagu mana? Hak muflis ni kita sudah lewat ni. Sikit lagi lebih kurang tu lah. Hak kita terjemah tadi tu jelas dah. Hak muflis sebenar sini pun alif lam tu alif lam hakikat juga. Muflis sebenar. Kita duk kata muflis dalam dunia ni berat dah. Tak boleh nak agak satu je. Beli nasi lauk boleh lah. Kena beli benda besar-besar tak boleh dah. Kena tahan dah harta kita. Pasal apa muflis? Hutang kita lebih banyak daripada harta kita. Jadi sahabat duk ayat biasa. Tidak waktu muflis sebenar. Muflis sebenarnya saya esok. Dia ada buat, ada juga kau tuga ni. Tapi dah murah ada kesalahan banyak. Bui kebaikan dia tu, kebajikan dia tu bui kau ni. Lepas tu tak ada nak bui habis. Orang tu ada dosa, bui ke dia, biar dia tanggung. Dia tanggung. Akhir sekali masuk neraka. Ni hak muflis sebenarnya. Orang hak muflis dalam dunia tak payah pusing mana lah. Tak payah sedih sangat lah. Siapa nak bunuh diri tu bukan kerja orang Islam. Lagu tu kan muflis bukan sebenar. Kalau muflis dalam dunia ni, hak muflis sebenarnya hak ni ni hak kena takutnya. Jadi supaya kita tidak jadi muflis, buatlah kebajikan, jangan buat dosa, jangan buat tak molek, jangan buat nyaya kat orang. Makan harta orang ni, tumpah darah orang tu, pukul orang ni, janganlah betul. InsyaAllah selamat. InsyaAllah selamat. Hak lagi tu, saya esok kita mesti akan bagi hak orang. Hak mana-mana ada berkait dengan orang kena bagi. Tak selesai. Kalau ada hak orang tak selesai. Hutang orang ada tak bayar pun tak selesai. Tak boleh masuk syurga. Kena tunggu dulu, biar selesai dulu. Boleh masuk syurga dah kira-kiranya dia, tapi ada sakok ni, hak orang. Hak orang ni tak kira dalam bentuk gapo pun. Hak biasanya dalam masyarakat, dalam amalan kita nya hutang. Hutang.
Tak lepas, tak boleh pergi. Tak boleh masuk syurga. Kalau selagi kita sesat. Dengan sebab itu jangan main-main lah. Jangan salah benarnya lagu mana. Buta tu niat dah, tak saya bayar. Kalau lagu tu berat benar lah. Tapi kalau kita niat baik, memang nak bayar, tak boleh buat kerja. Kalau tidak buta, bukan tak boleh buta. Sebab tu dalam agama memang boleh buta tu, bukan tak boleh buta. Tak kena kalau tak boleh buta langsung. Memang Nabi sendiri pun buta. Ada buta. Tapi jangan niat tak molek, niat nak bayar. Kalau kita tak boleh bayar pun, Tuhan akan tolong kita. Akan terbayar juga. Tuhan akan tolong kita kalau kita niat molek. Dan di akhirat esok, pasal niat kita molek, lagu lain. Cara Tuhan dengan kita tu lagu lain. Jadi nak rayaknya gitu more ni, hak ni akan kena bagi balik kepada Tuhan dia, sehingga ke binatang tu kalau nak kira dia tu bukan mukallaf. Dia kata ni biri atau kambing hak tak ada. Semasa dalam dunia dulu nyayalah, hak ada tak ada, saya duk dia sampai berdarah luka-luka kepala dia tu kan. Saya esok Tuhan bangkit semula. Bangkit untuk apa? Bukan nak balas dia tu ada kesalahan, ada dosa ke apa. Tak. Nak rakyat kepada manusia. Tengok setara binatang tak ada apa-apa, aku bangkitkan, aku beri balas dia. Nak rakyat, nak meyakinkan kita Tuhan adil, tak ada buat nyaya. Kalau siapa-siapa buat nyaya kamu mesti boleh balas dia. Tengok binatang pun boleh. Tak sahusi. Tak sahusi. Jadi orang yang kena buat nyaya dalam dunia tak sahusi sangat. Sebab apa? Kita tidak sud sini. Kita akan jumpa pula saya rasa. Ingat gitu. Kalau ada akidah tu kan lega tu. Kalau tidak kan kita mati mata. Orang kata mati pejam mata tak dapat. Pasal apa tak ada balas? Padahal nak balas tu tidak. Tuhan balas lagi tepat. Tuhan balas. Ke mana-mana pun akan balas. Setara binatang tu dia bangkit semula. Lagu mana kita tidak yakin kita manusia kena buat nyayang ni Tuhan akan lepas gitu. Mahkamah boleh lepas. Dalam dunia ni orang tak betul dia boleh lepas. Kita teranyayang lagi. Sebab itu akidah hari akhirat ni penting. Ada kalau tak ada akhirat ni, jiwa lah kita. Dah betul-betul kita benar, betul-betul orang tu salah, dia lepas. Tak nyayang. Dendam, mati dalam keadaan dendam, tak sudah. Tapi Tuhan akan balas. Mahkamah Tuhan tak lepas. Nak rakyat mahkamah manusia ni tak sempurna. Sodok rakyat lah ke mana-mana pun tak sempurna. Sebab manusia tidak tahu segala-gala. Tidak tahu hak sebenar. Duk tunggu lawyer ni bukti. Lawyer pun setara mana ni, bukan tengok. Nanti dengar orang royak je. Setara tu Tuhan barulah tahu segala-galanya. Baru selesai. Dan kita percaya tu kan lega. Ke mana-mana pun kita tidak teraniaya. Lepas tu akhir sekali Abu Musa tu dia kata Tuhan beri peluang. Lok yumli tu ada lok. Kadang-kadang orang yang buat nyayang kat orang ni rasa sedap hati, tak ada gapo-gapo apa dia. Tuhan lok dia tu. Tuhan lok. Kalau dah dia ambil, dia sentak, tak terlepas dah. Kalau dah Tuhan pegang, tak lepas. Orang lain pegang boleh lepas. Itu sebab dia kata wa kadzalika akhdhu rabbika, begitulah pegangan Tuhanmu. Bila dia pegang, tak lepas, tak boleh lari dah lah. Teruk benar lah kalau kena hak dia tu. Dengan sebab tu kita jangan fikir hak manusia ni berat, malu kepada manusia, takut kepada manusia. Hak Tuhan tu nombor satu sekali. Sebab pegangan Tuhan, pukulan Tuhan berat, tak boleh nak banding orang lain tu. Hak lain tu kecil. Jadi kena ingat Tuhan, walaupun tak nampak pun Tuhan nampak. Duduk situ. Jadi di sini wahiyya zalimah, zalim juga dah. Zalim tu beratlah hukuman Tuhannya. Hatulah nak ayat. Seterusnya nasrul akh zaliman atau mazluman sekat dulu. Wallahu a'lam.